pergi ambil dekat Google Drive tu, terus apa ni, terleft. Minta maaf lah ya. Mana Puan punya sharing. Screen change. Buka lah. Change layout. Nampak ke? Nampak. Nampak madam. Ada? Ada ke? Ada. Ada ke? Ada. Ke tak nampak? Okey, ada yang nampak kan? Okey, Puan buat present sekarang. Macam tak? Nampak ke? Nampak. Okey, nampak. Okey, alhamdulillah. Okey dah. Okey. So kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nampak dah? Terima kasih. Okey hari ini kuliah kita adalah mengenai macam mana kita nak mengenal pasti masalah, membina penyataan masalah, mengenal pasti persoalan kajian dan akhirnya kita membina objektif dan juga membina hipotesis. Okey? Okey. Puan ada bagi assignment untuk you all cari masalah. So masalah itu adalah satu persoalan berkaitan dengan keraguan ataupun yang ketidakpastian yang mana kita nak selesaikan, ya, yang boleh diselesaikan. Kalau kita tapi kita tak tahu apakah keberangkalian masalah itu boleh diselesaikan sebab kita tak ada dia punya peratusan ataupun dia punya faktor-faktor untuk kita mengkaji. Jadi untuk tu that's why kita buat penyelidikan. Okey? Jadi bila kita nak buat pemilihan masalah, kita perlukan sumber. So sumber-sumber ni nanti esok pagi ada kelas literature review. So kamu akan belajar tentang sumber-sumber ni, literature review ni untuk mendapat sumber-sumber ni esok ya. So esok you all cubalah belajar cara macam mana untuk mendapatkan bahan-bahan ilmiah ataupun scholar ya, yang Puan cakap berwasit tu ialah scholar. Okey, di samping tu masalah ni walaupun kita tak lalui kita punya kuliah ataupun kita punya pembacaan, kita boleh mendapat melalui minat ataupun pengalaman. So kita melalui minat dan pengalaman ni kita akan cubalah untuk mengkaji apakah yang boleh kita perbaiki. Okey? Dan juga melalui kita compare kejadian, fenomena ataupun dengan teori. Contohnya fenomena tu contohnya macam kita tengok sekarang ni ramai orang yang suka buat selfie, buat TikTok. Jadi kita nak tahu fenomena ni kenapa? Apakah ia berkaitan dengan teori Maslow? Kita contohlah itu kita buat kaitan dia. So macam mana dia punya macam fenomena ini boleh mempengaruhi gaya hidup seseorang. Contohlah macam tu kan. Dan replikasi kajian lepas ni maksudnya macam orang yang pernah buat. So you all buat pula di tempat you. Contohnya you tengok kajian-kajian lepas pernah buat tentang keberkesanan praktikal skill lab dekat dekat college. So you nak tahulah keberkesanan skill lab tu dekat college KKM pula macam mana. So you gunakan data-data ataupun dia punya soalan dia orang untuk you aplikasikan dengan kajian you all. Ini ramai yang digunakan oleh para pelajar diploma sebab mereka kesuntukan masa. Jadi mereka gunakan soalan-soalan mereka yang pernah dilakukan dengan keizinan, kena mohon keizinan. Okey, dan sama jugalah, maksudnya replikasi ni macam pernah buat dan nak gunakan dekat tempat lain. Hasil kajian tu macam Puan cakap tadi, you guna literature review untuk mencari semua masalah tu dari segi faktor dia, faktor-faktor yang ada kaitan dengan masalah tersebut. Okey? Okey. So beberapa langkah perlu kamu lakukan ialah pertama sekali macam Puan cakap tadi, selain daripada mana sumber yang perlu kita juga boleh berbincang kita pun bincang macam mana cara untuk kita
apa kata macam memfokuskan masalah tu supaya dia tidak lalu terlampau rumit kita selesaikan. Jadi kita ada tempoh kan pada satu untuk jalan jangka masa 6 bulan yang untuk you all untuk you all bergraduate ni you all boleh selesaikan. Ya, jangan buat sampai you sendiri jadi masalah. Okey? So kita kena fikirkan keterukkan dia, ya, keterukkan dia, and then sekejap ya, korang tengok on the page. Macam ni nampak ke? Okey. Mana untuk dapatkan Puan, sangkut-sangkut. dia, nampak ke? Ya. Puan cakap jadi sangkut-sangkut. Nampak. Oh, sangkut ya? Oh. Macam sebab Puan tak nampak you all. Ya. Okey. Okey, di samping tu siapa nak ni lah kejap ya. Hello, dengar tak? Dengar. Dengar ke? Dengar Puan. Dengar Puan. Itulah apa. Okey, alhamdulillah. Aduh, Aiman pun tak pandai lagi pakai ni kejap. Okey. Tapi kenapa kat sini tak nampak dia punya ni? Dia punya presentation. Presentation you all nampak tak? Rosma, Tak nampak. presentation nampak? Nampak gambar Puan je? Ada presentation? Tak nampak Ada presentation. Ros, Ya. Puan sekat-sekat, sangkut. Ada tapi nampak separuh macam tertutup. macam ni okey dah? Macam ni okey? Nampak. Nampak ke? Nampak. Tak? Okey ya, so kita tak perlu. Okey. Kenapa perlu anda buat kajian? Okey. Bila kita dah ada masalah, kita kena tulislah satu latar belakang kenapa kita nak buat kajian tersebut. So dalam latar belakang tersebut mesti ada kenapa masalah ini dikepasi melalui mana. Kenapa dan melalui mana. Contohnya macam Puan cakap tadi lah, daripada jurnal you codekan lah dia punya rujukan dia dengan you code nama orang yang you rujuk tersebut. Ya, saya bagi you tengok cara macam mana buat citation. Lepas tu you tengoklah you tengok daripada masalah tu daripada tempat yang besar, contohnya daripada negara luar macam mana, daripada negara Malaysia macam mana, you compare, you ada comparison berapa berteruknya masalah tersebut kalau berlaku dekat macam kesan TikTok tadilah yang Puan cakap tadi you tengok macam mana anggapan dekat negeri ni macam mana, dekat contoh Putrajaya macam mana kalau you buat dari segi bentuk peringkat-peringkat negeri lah, ya. So you mesti ada peringkat dia, keterukan tu mesti ikut peringkat, ya. So dapatkan data, lepas siapa yang terjejas, you kena spesifikkan lah sama ada remaja ke, kanak-kanak ke, jadi siapa, jadi you kena spesifik dalam latar belakang tu. Okay, lepas tu di mana masalah tersebut berlaku. Okay, you kena tahu dekat kalau nak dekat college, you buat kat you cakap dengan college, you compare lah kalau dekat kajian yang pernah buat dekat mana. You tengok dalam literature tu kan, kalau ada kajian yang pernah buat dekat macam dekat negeri, so you kata okay, kajian ni pernah dilakukan dekat negeri tapi belum pernah lagi buat di peringkat institusi. Contohlah kan, macam tu. So apakah kesan problem tu? So mungkin dari segi kesan daripada you tengok apa kesan daripada, nanti kita akan buat kajian lah kesan gejala tersebut. Okay, you buat sambil tu you rujukkan pada dapatan sumber yang you pernah baca. Okay, you tu dah ia akan memberikan implikasi pada you punya bahan kajian untuk justifikasi sama ada you punya kajian ni ada kaitan tak dengan
kajian lepas. Macam tu, okey. Lepas tu jangkaannya adalah untuk kita kita dapatkan mengatasi masalah ni. Kalau ia baik, kita akan promote kan. Tapi kalau dia mendatangkan masalah gejala sosial ke apa, mungkin kita bagi cadangan-cadangan macam mana untuk mengatasi gejala tersebut berlarutan. Contohlah ya. Itu maksudnya. Okey. So, Allahu Akbar. Okey sekarang ni langkah kedua. Bila you dah ada latar belakang, you buat soalan pula. You tanya balik pada diri you tentang apakah yang you nak kaji. Melalui bila you dah spesifikkan tu apa you nak kaji kat mana, you nak berkaitan dengan apa. Maksudnya dia lebih spesifik supaya dia menjadi satu objektif. Objektif dari segi supaya kalau you tak ada objektif, you akan jadi macam terlampau besar you punya masalah tu. Jadi dia akan buat persoalan melalui Google orang kata dia punya peta minda. Okey, betul. Nanti Puan bagi tahu you macam mana bentuk peta minda ya. Okey. Ni Puan dah cerita tadi pengenalan macam mana untuk memilih masalah tersebut. Okey. Lepas bila you dah fikirkan macam mana, you ambil jangan ambil masa yang panjang dia punya cara penyelesaian dia. Lepas tu you spesifikkan dan you kena tunjukkan pemboleh ubah yang tak dikaji yang boleh dikaji tersebut. Okey. So ini contoh yang Puan bagilah, contoh obesity. So obesity ni apa? Adalah kesan kan? Kesan apa? Kesan ni macam ni ni mana? Kalangan wanita. So ini adalah spesifik apa yang you nak kaji. Di mana, kat mana. So ini adalah antara untuk yang you boleh kupaskan semasa you buat kaji. Masa dah dapat masalah, you fikirkan jugalah yang ni untuk kajian tersebut berkaitan dengan apa ya. Okay. So next, you analisa pula masalah yang you dapat tu. You kena kena pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah tersebut ya, you kaitkan. Gunakan macam Puan cakap tadi. Okey, carta analisa masalah, kerangka konseptual ataupun carta buih. Okey. So, bila you buat carta buih, itu you kena tanya persoalan you all pertama sekali, apakah faktor-faktor yang mungkin menyumbang kepada atau menyebabkan masalah tersebut. Kemudian you fikir pula apakah perhubungan faktor-faktor tersebut kepada masalah. Masalah tu ialah dia punya kesan dia. Ya, daripada faktor ni IV tu ialah pemboleh ubah yang bebas. Ya, dia bebas dan masalah ni yang apa yang terjadi iaitu bila ada kesan faktor ni dia macam mana. Tu maksudnya you tanya persoalan tu mesti ada ciri-ciri ni ya. And then jika kajian hanya terhad kepada satu kawasan saja, beri justifikasi. Sebab apa? Sebab mungkin you kata you pergi dekat lapangan klinik buat praktikal ataupun so you hanya pergi dekat hospital tersebut saja. Itu you punya justifikasi contoh ya. Okey. So lepas tu bila cara nak gunakan nak lukiskan buih carta buih tu ialah yang macam Puan cakap tadi tu lah. You kena ada masalah. Mesti ada masalah. Kalau tak ada masalah, you tak boleh nak dapatkan carta buih ya. Okey, ni sebagai masalah tu sebagai primer ya, primer dan dia punya kesan faktor-faktor tu menyumbang kepada buih sekunder. Okey, macam you all buat mind map jugalah. Okey. Okey, so ni yang Puan maksudkan tadi. So you cari apakah dia punya faktor-faktor, apakah disebabkan gaya hidup, makanan ke, disebabkan oleh sedentary life dia ke, sebab obes kan, masalah obes tu disebabkan oleh ketekanan hidup ke. So you keluarkan primer punya the primer, you keluarkan secondary. Okey, dan ada yang kategori tersebut you pergi apakah ada faktor yang menggalakkan pada kategori tersebut. So ini maksudnya punya so bila dia akan menjadi membentukkan kepada penyataan masalah. Okey. So bila you tulis tu you kena fikirkan jugalah melibatkan pemilihan masalah apa, kenapa you pilih, so apa data yang perlu you bekal, okey, bagi menyokong penyataan masalah tersebut. Okey.
Dan semua yang you tulis tu mestilah reliable. Maksudnya benda tu mudah untuk dikawal. Ya, maksud dikawal segi kita nak buat untuk data pungutan maklumat nanti macam mana. So you kena tahulah, janganlah buat benda yang tak boleh nak dikawal ya. Okey, akhir sekali perlu rumuskan pengenalan anda tentang kepentingan masalah, iaitu apakah matlamat anda adalah untuk mendapat gejala tersebut, macam obes tu boleh menyebabkan penyakit, you nak kurangkan daripada berlakunya penyakit ataupun mengurangkan penyakit kronik ke, macam penyakit diabetes ke, hypertension ke ya. Okey. So penyataan masalah ni yang Puan cakap tadi, apa dia? Definisinya adalah suatu permasalahan pendidikan. Bila you dah buat carta bubble semua tu, baru dia jadi satu pengisytiharaan tentang you punya masalah itu jadi satu bahan ilmiah ataupun bahan untuk menjadi sumber rujukan untuk kita teruskan buat bahan untuk kita buat kajian ya. Okey, ia suatu permasalahan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu masalah yang ingin dikaji. Orang kaji disebabkan kurang berpuas hati dengan sesuatu perkara yang perlu ditangani, perlu diubah atau keadaan yang tidak sepatutnya. Ini yang dikatakan oleh Frankie Whelan ya. So di samping tu masalah ni juga adalah dia terdapat jurang. Jurang tu maksudnya adalah gap lah. Gap tu dia menyebabkan satu fenomena yang mungkin akan mendatangkan keburukan ke, ataupun mungkin boleh menambah baikkan sesuatu keadaan. Okey, itu maksudnya gap ya. Macam mana you nak merapatkan gap tersebut. Okey, so ini yang kenapa kita buat penyataan masalah ya. So untuk kita rasionalkan masalah tersebut, kita melalui kita kenalkan isu dia punya isu-isu dia, dan kita tentukan apa yang kita nak selidik tu. Maksudnya bidang tu, contohnya you nak buat bidang ni dari segi bidang skop eksperimen ataupun dari skop non eksperimen. So yang itu kita akan belajar kajian next ya. Okey, so yang tetapkan. Tapi macam Puan cakap semalam, kita lebih pada kuantitatif ya, jangan buat kualitatif. Sebab kualitatif ni memerlukan kepakaran. So you buat masalah ni diselesaikan melalui cara kuantitatif, dan kalau boleh you buat bentuk sama ada you nak buat eksperimen ataupun non eksperimen. Nanti you kena buat analisa lah mana satu yang you nak gunakan ya. Okey. Selepas tu bila dah siap tu, you akan okey, kejap ya. Okey. Okey. Ini yang suruh baca dengar tadi kan yang dalam video tu. Okey. So bila kita dah ada penyataan masalah, kita boleh membina objektif. So objektif ni adalah berkaitan dengan penyataan masalah. So contoh ya, walaupun pelbagai usaha telah dilakukan, tetapi masih berlaku peningkatan kes demam denggi di Kampung Melayu Sungai Buloh, contoh kan. So ini masalah yang you dah dapati mula kejadian penyakit denggi. Lepas tu you buat dari segi persoalan kajian, you tanya dah banyak usaha dah dibuat tapi masih lagi berlaku. So sekarang ni you kata okey, apakah tindakan yang perlu dilakukan. So ini adalah persoalan-persoalan melalui masalah tadi yang you fikirkan tadi tu kan. So you keluarkan pada persoalan kajian, dan semasa you buat objektif tu, dia mesti ada limitasi dia. Limitasinya ialah you kena tengok dari segi variable yang boleh diukur. Gunakan SMART formula ya. SMART formula iaitu variable yang boleh diukur, measure, boleh measurement tu maksudnya dia boleh diukur lah, spesifik tu variable yang sesuai, ideal. Action orientated tu boleh dilakukan, realistic, logik, dan timeline masuk jangka masa yang sesuai ya. Okey. So bila dah ada objektif tu, you tentukan pula apakah setiap variable tu apakah maksud, untuk supaya bila orang nak tanya you faham apa ini sebenarnya maksud you tentang obesity, macam Puan cakap semalam tu lah. Okey. Okay, so bila sudah tu, you tetapkan objektif objektif spesifik dan membina hipotesis.
Semalam Puan cakap kalau you all nak bina hipotesis, you kena tengok sama ada hipotesis tu ada hubungan ke tidak. Kalau tak ada hubungan, dia lebih pada hipotesis null, macam tiada perbezaan. Tapi kalau dia ada hubungan, contohnya hubungan tu ada dua, sama ada terarah ataupun tidak terarah. Itu adalah hipotesis secara alternatif. Okay? So, bila terarah tu, kalau contohnya pencapaian pelatih lebih tinggi, itu terarah, itu lebih pada terarah. Tapi kalau yang tidak terarah tu lebih pada tidak pencapaian pelatih tidak tidak tak tinggi, rendah. Contohnya macam tu lah, dia ada dua, satu terarah yang tinggi dan rendah, lagi dia macam kita pencapaian pelatih tidak ada kaitan dengan style pengajaran, contoh macam tu ya. Okey, so ini kena tahulah sama ada kaitan null ataupun alternatif. Dan bila alternatif, dia memerlukan kajian. Okey? Okey. So contoh ni soalan kajian, apakah terdapat perbezaan tahap stres antara pelatih lelaki dan pelatih perempuan KKM Sungai Buloh? So kalau hipotesis null, tidak terdapat perbezaan antara tahap stres antara pelatih lelaki dengan pelatih perempuan. Tapi kalau ini hipotesis null, ya ini alternatif ya, ini salah ni. Hipotesis alternatif, dia terarah terdapat perbezaan. Terdapat perbezaan antara stres lelaki dengan perempuan. Contoh dia. Kalau yang berarah pula, pelatih perempuan mempunyai tahap stres yang lebih tinggi. Ni contoh, ni salah ya, ini yang betulkan, puan betulkan. Okey faham ya? Ini contohlah. Okey. So kepentingan membina hipotesis adalah untuk jangkaan ya. Ini selalu soalan keluar. Apakah tujuan kita lakukan hipotesis adalah jangkaan atau andaian ya, tentang hasil dapatan kan kita perolehi. Okey, lepas tu kita nak kenal pasti populasi juga Okey, dan kita nak kenal pasti variable yang spesifik. Kita tak boleh nak tentukan sama ada kita punya hipotesis tu tak boleh nak dilakukan kajian. So itu kita kena dropkan lah. Okey. So kita kaitkan juga dengan teori-teori yang pernah kaji oleh pengkaji lain. Itu maksud dia. Okey. So problem statement pula, problem statement juga dengan penyataan masalah ya. Okey, nanti you buat bentuk macam ni ya. Contoh yang puan cakap tu, bila dah ada itu you buat bentuk ni, situasi masalah ni, latar belakang dia, dan penyataan masalah tu you you tuliskan apa dia penyataan masalah dia dan macam mana hipotesis dia untuk diselesaikan. Ini you punya homework yang puan suruh tu. Okey? Okey. Okey, itu saja yang puan boleh dan bila dah siap tu, ni you boleh fikirkan tentang macam mana untuk bina tajuk lah. Tapi macam puan cakap, tajuk tu kemudian ya. Yang penting yang you buat dia punya rangka dulu. Rangka yang puan ada upload dalam Telegram, rangka macam mana. So kalau katakan ada buat kategori, ikut warna lah. Kategori A buat warna merah, kategori B warna B. Bila you dah buat bubble yang puan tunjuk tadi, you buat ikut warna supaya senang kita nak alignkan dia ya. You faham kan? Macam yang puan tunjuk dekat Telegram tu. Ya, alignment tu. Okey? Okey, ini adalah proses pendidikan bab 1. So dalam bab 1 ni, bila you nak buat proposal, dia mesti ada latar belakang. Nanti bila you dah buat tu, you dah ada separuh daripada you punya assignment tu dah boleh mencapai pada proposal kajian you all. Nanti you just nak persembahkan pada you punya SV saja. So bila you dah ada dia punya orang kata framework tu, framework yang puan bagi contoh yang dalam tu ya. Okey. Ini adalah objektif pun you akan settle belajar, maksudnya you buat kepentingan kajian, skop ni dan definisi. So bab 1 ni you buat ya, you cuba buat dan hantar pada puan hari Isnin ya. Okey? Ini esok you belajar. So kemudian nanti kita akan belajar pasal ni pula. Okey. Ada siapa nak tanya? Ni esok ya, kita belajar ni esok. Okey. Okey. Puan, nanti slide tu Ya, puan. saya. Boleh tanya sekarang. Ya, siapa tu? Maisara.
Mas Sarah. Buka sikit Mas Sarah. Kalau malu tak payahlah. Nanti slide tu dalam iPad. Ya. Apa dia? Puan uploadkan dalam iBase yang tadi yang puan present tu. Sebab puan betulkan yang tadi yang Nal tadi puan tersalah tu. Lepas puan tu puan uploadkan dalam iBase ya. Boleh? Okey. Okey. Ada lagi siapa nak tanya? Puan, Ya, saya Ros. kiranya untuk yang first kita orang kena PM Puan dulu masalah. Lepas tu selewat-lewatnya sebelum hari Isnin hantar yang bab 1 tu. You Macam tu dapat eh? yang puan tunjuk tadi tu lah. Oh, yang bab 1 tu yang hari Isnin. Yes. Dengan apa ya. ni lah. Yang tapi you buat dia punya step macam yang puan tunjuk tadi lah. Mula-mula you dapatkan masalah. Lepas tu bila dah dapat IV tu you buat persoalan kajian pula. Lepas tu bila dah buat persoalan kajian you buat step tu. Lepas tu buat rangka yang puan tunjuk dalam Telegram tu. Ada kan? Nampak kan yang Telegram tu? Sekejap puan tunjuk. Tengok mana Telegram. Nampak yang nursing punya tu. Yang ada warna merah, kuning, hijau yang puan hantar tu. Ingat tak? Kan? Yang ada kumpulan 8 tu. Sekejap je puan tengok dalam ni. Sekejap. Tak apa, nanti puan dalam apa ni, dalam contoh rangka apa Ella kata tadi. Bila you dah nampak tu barulah you senang nak buat kajian. Metodologi tu yang tu bila you dah nampak you punya tu kan, you punya alignment tu metodologi tu senang je. Tu tak ada masalah. You kena faham periksa je untuk ABC. Maksudnya jawab ABCD tu. Tapi yang ni memang you kena buat. Faham tak? Okey, ada lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada puan ni dah berapa lama juga ni tak kesian pula you all. Okey ada puan harap you all boleh faham apa yang puan cuba sampaikan tadi. Mungkin dia tersangkut-sangkut sikit sebab masalah kat sini hujan ni. Tadi pun tengah masa puan tengah present ni dia tutup kuat tadi, angin kuat. Okey Okey. Sekian puan nak ucapkan terima kasih lah atas kerjasama dan perhatian you all semua. Assalamualaikum.